Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka al-barrul jawadul karim. Alhamdulillah. Apa khabar muslimah yang rahmati Allah? Kita berjumpa lagi dalam kelas ta'lim muslimah kita, iaitu hari ini Rabu 3 Jun 2020 bersamaan dengan 11 Syawal. Tajuk kelas kuliah kita pada hari ini adalah amalan di bulan Syawal. Baik, sebelum kita teruskan, tadi kita mula dengan doa, sekarang kita himpunkan lagi dengan doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kekurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan tahun ini mengandungi pelbagai keunikan yang mungkin kebanyakan daripada kita tidak pernah melaluinya. Antaranya menjadi imam tarawih, imam solat hari raya, menghadiri majlis ilmu yang banyak melalui wadah online, bersedekah secara online, dan bermacam-macam lagi. Sepanjang COVID-19 ini, kita didedahkan dengan alat-alat yang begitu luas teknologinya, sehingga kita tidak bersua secara langsung, tapi kita boleh menggunakan wadah-wadah online yang lebih efisien, lebih cepat lagi. Inilah teknologi dunia sekarang. Jamaah yang rahmati Allah, sudah menjadi fitrah manusia, jika kita bersungguh-sungguh dan mempunyai azam yang kuat, setiap halangan akan diusahakan untuk diatasi dengan baik. Namun, ketibaan 1 Syawal bukanlah untuk membuktikan kemenangan kita dalam mengharungi cabaran demi cabaran sepanjang bulan Ramadan yang mulia. Justru Ramadan adalah bulan latihan bagi orang yang beriman dalam mempertingkatkan kuantiti dan kualiti ibadah hariannya, dan juga ketaatan pada tuntutan agama, terutama sekali perkara fardu ain. Untuk mengikuti kejayaan tersebut, lihatlah keadaan diri kita selepas Ramadan pergi, kemudian kedatangan Syawal. Antara kunci amalan itu diterima adalah diamalkan dengan penghayatan yang sempurna sesuai dengan tuntutannya. Oleh itu, hari ini
di kelas pertama kita dalam bulan Syawal, saya ingin kongsikan iaitu amalan-amalan sunnah sepanjang bulan Syawal. Kita sering berkata, dalam bulan Syawal, setelah puasa 30 hari dalam bulan Ramadan, kita ada lagi puasa sunnah 6 Syawal. Setiap kali datang bulan Syawal, soalan-soalan ini pasti akan keluar. Boleh tak Ustazah kita qada, kita sambungkan, kita gabungkan, kita jamakkan dengan sunnah kita? Boleh tak puasa qada kita campurkan dengan puasa sunnah kita 6 Syawal? Setiap tahun benda ini akan berulang. So di sini mari kita sama-sama mencari pencerahan bagaimana amalan kita sepanjang dalam bulan Syawal. Baik, jamaah yang dirahmati Allah. Puasa 6 ialah puasa yang disunatkan untuk dilakukan pada bulan Syawal kecuali 1 Syawal. Sudah barang tentu 1 Syawal kita menyambut hari raya Aidilfitri. Kita haram hukumnya untuk berpuasa. Di hari raya kedua tu barulah kita boleh mulakan puasa kita. Tapi ini pun banyak yang bertanya pada saya, Ustazah, bila boleh kita lakukan puasa sunnah 6 Syawal? Adakah kita qada dulu ataupun kita puasa sunnah dulu? Di sinilah kita mencari pencerahannya. Mudah-mudahan hari ini kelas kita dengan tajuk tadi saya kata, amalan sunnah sepanjang bulan Syawal, mudah-mudahan dapat memberi pencerahan yang baik untuk kita lakukan sepanjang dalam bulan Syawal. Tadi saya cakap, puasa 6 ialah puasa yang disunahkan untuk dilakukan pada bulan Syawal kecuali 1 Syawal. Berarti hari raya memang haramlah hukumnya kita berpuasa kan? Kerana kita disunahkan untuk solat sunnah Aidilfitri dan kita mendengarkan khutbah dalam kita solat sunnah Aidilfitri. Maka tidak ada puasa pada hari itu. Ia mengandungi fadilat yang besar, iaitu ibarat berpuasa sepanjang tahun. Maka bagaimana kelebihan puasa 6 boleh diraih seperti berpuasa sepanjang tahun? Mungkin ini pengiraannya. Setiap pahala amal kebaikan akan digandakan sebanyak 10 kali. Jika berpuasa di bulan Ramadan merangkumi 30 hari, maka pahala tersebut akan digandakan 10 kali lalu menjadi 300 hari. Kemudian ia dicampurkan dengan berpuasa 6 hari yang digandakan 10 kali lalu menjadi 60 hari. Maka jumlah keseluruhannya adalah 360 hari. 360 hari. Maka untuk mendapatkan ganjaran tersebut, hendaklah berusaha menunaikan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan bersegeralah menunaikan qada puasa, yakni ganti puasa walaupun diberi masa yang sangat luas. Ini maksudnya kat sini, bagi persoalan yang mana perlu didahulukan, qada puasakah atau puasa 6 yang didahulukan? Dalam mengurai perkara berikut, dapat dirumuskan beberapa perbezaan pendapat dari dalam hal ini. Antaranya, pertama, pendapat yang menyatakan lebih baik dilunaskan puasa qadanya terlebih dahulu, kemudian puasa 6. Pendapat pertama. Pendapat kedua, yang membolehkan puasa 6 dahulu, kemudian dilunaskan puasa qadanya sehingga datang Ramadan yang akan datang. Pendapat ketiga, terdapat juga pendapat yang membolehkan gabungan puasa qada dan puasa 6 Syawal, tetapi ini adalah pendapat yang lemah. Majoriti ulama berpendapat
maka dua-duanya harus dipisahkan. Namun begitu, bersegeralah dalam melunaskan qada puasa selagi diberi kesihatan, masa dan kemampuan. Masih lagi jamaah yang dirahmati Allah, amalan pada bulan Syawal. Maka dalam hal ini perlu dilihat kepada kemampuan individu. Maksud kemampuan individu, pertama, jika individu itu mampu melaksanakan pendapat yang pertama tadi, maka laksanakanlah kerana lebih afdal. Yang kedua, jika individu tidak boleh, maka ikutilah pendapat yang kedua. Namun begitu, bersegeralah dalam melunaskan puasa qada selagi diberi kesihatan, masa dan kemampuan. Begitu juga, mampu melaksanakan puasa 6 secara berturut-turut lebih baik walaupun boleh dipisah-pisahkan. Jadi kat sini kita boleh ambil pendekatan, kalau kita mampu untuk melakukan pendapat yang pertama, kita laksanakan kerana itu lebih afdal. Kalau kita rasa tak mampu, individu kita merasa nak ikut yang pendapat yang kedua, silakan. Namun lebih afdal, digalakkan kita mengqada dulu puasa kita, kemudian barulah kita boleh sambung dengan puasa sunnah 6 Syawal kita. Itu sebaik-baiknya. Baik. Adakah boleh digabungkan dengan puasa qada? Baik, di sini saya keterangkan. Kelebihan puasa sunnah 6 Syawal setelah berpuasa pada bulan Ramadan adalah ganjaran puasa seluruh tahun. Kelebihan puasa 6 Syawal setelah berpuasa bulan-bulan Ramadan, ganjarannya amat besar seperti puasa seluruh tahun. Kita selalu mengatakan, apabila nak berakhir bulan Ramadan, kita selalu berdoa pada Allah, wahai Allah, kalaulah boleh dijadikan Ramadan ini berterusan, alangkah indahnya. Tapi Allah amat mengetahui akan fizikal hambanya. Kita dikasih 1 bulan aja, kadang-kadang dah macam-macam cerita. Apalagi kalau kita nak meneruskan Ramadan kita berbulan-bulan. Makanya Allah tu sangat adil kepada hambanya. Dikasih 1 bulan, 30 hari, laksanakan. Ditambah lagi dengan 6 hari dalam bulan Syawal, tapi ganjaran pahalanya seperti ganjaran puasa seluruh tahun. Masya Allah. Saya petik dalam satu hadis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa berpuasa bulan Ramadan dan mengikutinya dengan 6 hari daripada bulan Syawal, maka baginya seperti puasa selama setahun. Saya ulang kembali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa berpuasa bulan Ramadan dan mengikutinya dengan 6 hari daripada bulan Syawal, maka baginya seperti puasa selama setahun. Maka puasa kita jadikan pelengkap bagi puasa kita bagi bulan Ramadan. Seperti mana kita boleh lihat analoginya seperti solat fardu kita dengan solat nafilah. Dalam solat fardu, kadang-kadang kita pasti ada kekurangan. Itulah adalah satu perkara yang kita tidak boleh lari daripadanya. Baik, bagaimana cara kita nak puasa ni? Selalu dia tanya, macam mana niat dia Ustazah? Adakah sama niat puasa sunnah 6 Syawal dengan puasa Ramadan? Tentunya ada beza. Kalau kita tengok, puasa Ramadan adalah wajib, termasuk dalam rukun Islam kan? Sedangkan puasa 6 Syawal adalah puasa sunnah.
Bila sunnah dengan wajib tentu ada niat, mesti niatnya berbeza. Baik. Cara berpuasa. Pertama, dimulakan dengan niat. Niat tu nak cakap bahasa Arab boleh, bahasa Melayu pun boleh, silakan, tapi kita biasanya gunakan bahasa Melayu. Saja aku berpuasa pada esok hari di bulan Syawal kerana Allah Ta'ala. Cukup. Saja aku berpuasa pada esok hari di bulan Syawal kerana Allah Ta'ala. Boleh diniatkan dalam hati atau melafazkannya. Sebagai puasa sunnah, kita boleh menjatuhkan niat kita pada hari tersebut, meskipun selepas subuh, jika kita belum melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Niat ni kita boleh jatuhkan pada malam hari. Macam biasa kita puasa fardu Ramadan, kita niatkan setelah kita habis berbuka, kita solat maghrib kan, kita nak baca lah, nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi syahri ramadana fi hazihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat puasa fardu Ramadan. Tapi sekarang ni kita nak niat puasa sunnah Syawal. Boleh kita jatuhkan lepas main maghrib, kerana maghrib merupakan hari baru dalam kalender Islam. Ataupun waktu subuh, kita terlupa waktu maghrib, kita nak niatkan waktu subuh, silakan. Selagi kita belum melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, insya-Allah niat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya. Puasa qada dulu ke atau sunnah dahulu? Ini selalu, tiap kali datang bulan Ramadan berlalu, datang pula bulan Syawal, kita nak berebut pahala, nak dapatkan pahala qada, nak dapatkan pahala sunnah dan Syawal, soalan-soalan ini akan keluar lagi. Puasa qada atau sunnah yang didahulukan? Baik. Jamaah yang dirahmati Allah, yang paling afdal kita dahulukan yang qada dahulu, kerana qada itu dikira sebagai wajib dan hutang kita, tuntutan kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Qada itu adalah wajib, dan hutang kita dengan Allah. Jadi Allah akan tuntut. Kerana Ramadan tu datangnya setahun sekali. Sedangkan puasa sunnah Syawal ni, setiap bulan kita ada puasa sunnah. Puasa harinya, puasa minggunya, Senin, Kamisnya, puasa dalam satu bulan 3 hari kita berpuasa di pertengahan bulan. Ada puasa nazar kita, puasa sunat kita. Jadi kita kena bezakan. Yang paling afdal, saya ulang lagi, yang paling afdal kita dahulukan yang qada dahulu, kerana qada itu dikira sebagai wajib dan hutang kita, tuntutan kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi, tidak ada sebarang masalah jika kita ingin mendahulukan puasa 6 kita, kerana puasa 6 itu dilakukan di bulan Syawal, dan kita boleh terus kejar puasa 6 kita dahulu. Boleh. Tapi ingat, kita perlu niat bahawa kita akan selesaikan qada puasa kita pada hari kemudiannya. Itu dia. Kita boleh Syawal pertama kita berhari raya, betul tak? Itu kita haram untuk kita berpuasa. Kita ambil Syawal kedua, orang panggil apa? Hari raya kedua. Hari raya kedua, alhamdulillah, hari raya kita pada tahun ini 1 Syawal jatuh pada hari Ahad. Jadi hari Isnin tu kita bermula puasa sunnah. Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu tu 6 hari tu berturut-turut kita dah puasa Syawal. Kita dah puasa Syawal. Alhamdulillah. Siapa yang nak dulukan, tapi tadi saya cakap seafdal-afdalnya kita dahulukan qada kita, kerana qada tu adalah wajib. Sunnah ni kerana Syawal tu 1 bulan penuh. Daripada tarikh 25 hari bulan 6 yang baru kita baru bulan 5 ni yang baru kita raya ni, sampai nanti penghujung
Syawal tu masih lagi dalam bulan Syawal, so kita boleh cari, kita boleh kejar puasa-puasa sunnah kita dalam bulan Syawal kita. Ingat, kita perlu niat bahawa kita akan selesaikan puasa qada pada kemudian harinya. Baik. Hikmah puasa 6. Apa hikmahnya? Setiap kali Allah memberi kita sesuatu amalan, pasti akan ada hikmahnya. Dalam bulan Ramadan, dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban, dalam bulan Zulhijjah, dalam bulan Rabiul Awal, banyak hikmah-hikmah yang dapat kita ambil. Begitu juga hikmah puasa 6. Pertama, hikmah puasa 6 adalah mendidik kesabaran insan daripada godaan makanan yang melimpah ruah menerusi rumah terbuka. Kita dapat tahu tahun ini, cara kita berpuasa, cara kita menyambut hari raya amat-amat berbeza dibandingkan raya dan puasa kita tahun-tahun lepas. Tahun-tahun lepas kita Ramadan, kita dapat beriktikaf dalam masjid, kita dapat berjamaah tarawih dalam masjid, kita dapat bertadarus Al-Quran dalam masjid, kita dapat sama-sama beriftar dalam masjid, kita sama-sama dapat bergotong royong membungkus bubur Ramadan dalam masjid. Banyak kelebihan bulan Ramadan yang kita tempuh tahun-tahun lepas. Tapi tahun 2020 Allah memberi kita ujian yang amat besar, di mana semua keterbatasan kita tak dapat nak melakukan di masjid, maka kita melakukan di rumah. Itulah rumah kita sebagai tempat sekolah, itulah rumah kita sebagai tempat office pejabat kita, itulah rumah kita sebagai masjid untuk anak-anak dan suami kita beribadah, bersolat tarawih dan juga solat fardu, itulah rumah kita sebagai tempat anak-anak kita mencari ilmu. Semuanya dalam satu tempat. Boleh dikatakan tahun 2020 segala kegiatan kita, segala program kita, segala tugas kita terjejas oleh COVID-19. Tapi COVID-19 tidak menghalang kita untuk meneruskan ibadah Ramadan kita, kemudian kita menyambut Syawal kita. Walaupun tak dapat bersua mesra seperti tahun lepas, kita memulai dengan Zoom. Jadi pertama, hikmah puasa 6 adalah mendidik kesabaran insan daripada godaan makanan yang melimpah ruah menerusi rumah terbuka. Tahun 2020 kita berhari raya, ada rumah terbuka, itulah rumah kita sendiri yang terbuka. Kita sendiri masak, kita sendiri makan. Kita sendiri bikin kuih raya, kita sendiri yang makan. Alhamdulillah. Ada rasa kelainan, ada rasa dia punya perbezaan yang tak dapat kita rasakan lagi tahun-tahun akan datang. Ini kesempatan yang Allah kasih kita, di mana Allah sedang mendidik, Allah sedang mentarbiah kita dalam 2020 dengan COVID-19, insyaAllah. Baik, kedua. Pertama tadi mendidik kesabaran insan. Yang kedua, hikmah puasa 6, memberi kesempatan kepada tubuh menyesuaikan diri sesudah dilatih sebulan penuh menahan lapar dan dahaga. Masya Allah. Kita dalam bulan Ramadan, setiap kali datang bulan Ramadan, kita boleh kontrol diri kita. Bermula daripada pukul 5.30 pagi, habis saja kita bersahur sampai pukul 7-8 minit menjelang maghrib, kita mulakan berbuka di waktu maghrib. 13 jam lah saya rasa, lebih kurang dalam 13 jam kita tidak makan dan tidak minum. Jadi menyesuaikan, Allah melatih organ-organ dalam tubuh badan kita, terutama perut kita, supaya dia dapat rest sekejap, dapat rehat sekejap daripada tugas dia yang hari-hari memproses makanan kita. Tahun lepas ada rumah terbuka, kali ni rumah tertutup pula. Rumah kita lah, rumah kita sendiri jadi terbuka dan tertutup. Alhamdulillah, kita dapat menjaga kesihatan kita, tidak memakan terlalu banyak menerusi rumah-rumah terbuka. Jadi yang kedua, memberi kesempatan kepada tubuh menyesuaikan diri sesudah dilatih sebulan penuh menahan lapar dan dahaga. Baik, ketiga, hikmah puasa 6 yang ketiga,
Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya ingin menguji hambanya, apakah sanggup meneruskan puasa selepas bulan Ramadan? Kita selalu cakap, tadi saya dah ulangkan, kita selalu cakap, wahai Allah, indahnya kita berpuasa dalam Ramadan. Kalau boleh Ramadan ini menjadikan tiap-tiap hari dalam Ramadan, tiap-tiap bulan Ramadan. Tapi Allah tanya, Allah menguji kita, apakah sanggup kita meneruskan puasa selepas bulan Ramadan? Allah memberi kita sesuai dengan fitrah kita. Kemudian dalam bulan Ramadan kita dah habis 1 bulan. Bila Allah berkata sebenarnya ingin menguji hambanya, apakah sanggup meneruskan lagi puasa selepas bulan Ramadan? Alhamdulillah, selepas bulan Ramadan kita disambung lagi dengan puasa sunnah 6 Syawal. 6 hari je tu. Kalau Allah kata sebulan, wallahualam. Baik. Puasa setahun. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Ayyub Al-Ansari, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dan diikuti pula dengan puasa 6 hari bulan Syawal, adalah menyerupai puasanya itu puasa setahun. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan diikuti pula dengan puasa sunnah 6 Syawal, 6 hari di bulan Syawal, adalah menyerupai puasanya itu puasa setahun. InsyaAllah besar sekali ganjaran puasa 6 Syawal, ibu-ibu. Lagi-lagi kalau kita dapat meneruskan, habis saja kita berhari raya pada hari pertama itu, hari raya kedua kita dapat meneruskan puasa 6 Syawal, pahalanya menyerupai puasa itu seperti puasa setahun. Baik. Imam At-Tabrani meriwayatkan kepada Ibn Umar bahawa telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, keluarlah daripada dirinya segala dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Alangkah besarnya pahala puasa 6 Syawal ni, penghapus dosa kita. Saya ulang kembali, Imam At-Tabrani meriwayatkan kepada Ibn Umar bahawa telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, keluarlah daripada dirinya segala dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Hari dia dilahirkan oleh ibunya, ibu, seperti kita ni bayi yang kecil baru dilahirkan, putih, bersih, ibarat kain putih yang tak ada noda, tak ada tercela, tak ada dosanya. Begitulah kehebatan Allah kasih kita apabila kita dapat berpuasa 6 Syawal dengan niat kerana Allah SWT. Ibaratkan kita seperti dilahirkan oleh ibu kita, bersih. Jamaah yang dirahmati Allah, jamak puasa qada dengan puasa, jamak puasa qada dengan puasa sunnah. Ada pendapat mazhab Syafi'i mengatakan bahawa disatukan puasa yang perlu, tidak diqada dengan puasa 6 Syawal. Dalam hadis diriwayatkan diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, umumnya lafaz hadis tersebut mengatakan bahawa siapa yang selesai berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa setahun. Masya Allah. Begitulah, Bu, apabila
kita dapat meneruskan ibadah Ramadan yang telah berlalu selama 1 bulan, dan kita ikuti dengan puasa sunnah 6 Syawal. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba Allah yang istiqamah, hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang betul-betul menjalankan syiar Allah, hukum Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dengan niat semata-mata kerana Allah. Baik, saya akhiri kelas kuliah kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu-minggu berikutnya. Sebagai penutup, saya ingin bukan berpantun lah untuk mengatakan sesuatu. Baik, selamat raya semua. Baik, terkadang mata salah dalam melihat, hati salah ketika menggugat, mulut salah ucap sehingga menyayat. Di bulan suci ini, dengan niat setulus hati, saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Minan aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan saya dan amalan kita, puasa saya dan puasa kita semua. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam keadaan yang gembira. Akhir kalam, mari kita sama-sama baca doa tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau, ya Allah. Aku memuji kepadamu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Engkau. Aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqal azim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Duduk di rumah, jangan ke mana-mana sehingga ada kelonggaran pemutus rantai kedua untuk kita bertemu kembali secara live dengan kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.